Ini bukan sifat orang-orang yang namanya ahlul ilm. Ini bukan sifat minal muttaqin, bukan. Orang takwa tidak begini. Jadi hadirin rahimakumullah, apa tajuk pada hari ini? Tajuknya jadilah orang berilmu. Saya yakin kita semua yang duduk di sini ada ilmu. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ya muallima Ibrahim al-hikmah ta'allimna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu 'alayya wa'tuni muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, hari ini 18 Ramadan bersamaan 30 hari bulan Mac 29-30 Mac hari ini. Hadirin rahimakumullah, 29. Sedar ataupun kita tak sedar, kita perasan ataupun tidak, Ramadan hanya berbaki kepada kita lagi 11 hari. Kalau berdasarkan kepada hisab, kemungkinan peraya menjadikan Ramadan ini tidak mencukupi 30, tetapi hanya 29 hari. Kenapa saya mukaddimahkan begini? Kerana kita jangan menyesal nanti kalau ada beberapa perkara yang kita tidak tunaikan di dalam Ramadan. Kerana Ramadan tu kelebihannya sangat-sangat dahsyat. Ada orang bertanya kepada saya, kenapa perlu ada tazkirah? Ya, sebelum Jumaat ini, ada orang nak baca Quran, ada orang nak salat, ada orang nak zikir, ada orang nak macam-macam. Lalu saya jawab kepadanya, adakah punya satu kesalahan untuk ada tazkirah sebelum Jumaat? Selesaikan yang itu dulu, ya. Adakah ada satu kesalahan untuk ada tazkirah sebelum Jumaat? Kalau dia datang berdepan komplit, bid'ah ni katanya, ya. Dia orang Iraq, tinggal di Baghdad. Lalu saya mengusiknya dengan berkata, kalau begitu aku akan minta pentadbir masjid di universiti ini untuk solat Aisyah, untuk solat tarawih 2 imam. Solat tarawih 2 imam. Imam lelaki lain, imam perempuan lain. Dia tengok saya, dia kata, ma fa'ala Rasul, dia kata, Nabi tak pernah buat. Saya kata kepada dia, kadzabta, ya, kadzabta, engkau lah yang telah berdusta, ya, cheated, kau dah tipu. Dia pun terkejut tengok saya balik. Dan saya tanya dia, man 'allamaka hadha, siapa ajar kau ni? Ya. Man syaikhuk, siapa syekh kau? Ma madhhabuk, apa madhhab kau? Tengok saya tanya, kau berapa lama tinggal kat Malaysia ni? Kau datang Malaysia ni berapa lama? Tinggal kat Selangor ni berapa lama? Lalu dia pun sebut syahran kamilan, sebulan, baru sebulan penuh. Lalu saya kata pada dia, demi Allah, aku tidak akan membiarkan Selangor Darul Ihsan ini jadi seperti Iraq yang hancur, yang binasa, yang kacau bilau, yang bergaduh kerana seperti orang-orangnya seperti engkau. Hari Jumaat ini kami adakan tazkirah sebab inilah hari berkumpulnya segala orang untuk dapat ilmu. Dekat sini kita bagi tahu fadailu Ramadan, kelebihan-kelebihan Ramadan. Di sini kita bagi tahu ini ilmu. Dengar ya, jika tidur sekejap lagi,
tidur yang menyebabkan lupa, tak ingat apa, tak dengar apa. Kalau tersengguk masih begitu, mungkin mengantuk, telinga masih mendengar, ini tak dengar apa. Dan badan terhoyong-hayang, artinya papan punggungnya tidak tetap. Ketahuilah bahawa yang mu'tamad dalam fiqh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wudu'nya batal. Batal wudu'nya. Ya, ini yang kami sebut dalam tazkirah. Ya. Kami memperingatkan kena bayar zakat. Jangan lupa ini hari yang ke-18. Nanti kerana nak ambil fadilat, nak bayar zakat pagi hari raya, terlepas pula nanti zakat. Kami peringat benda ini. Tadi kau sebut dekat aku nak buat 2 imam tadi, kau kata Rasulullah tak pernah buat kan? Dan aku kata kau pendusta yang besar, kau telah berdusta. Kerana zaman Nabi bukan hanya tiada 2 imam, tarawih pun tak ada. Nabi tak buat salat tarawih, jemaah-jemaah gini, tak ada, Nabi tak buat. Bi salat sunat Ramadan. Apa engkau berani menerakakan Sayyiduna Amirul Mukminin Al-Faruq Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda? Dia dengar, dia diam. Dia tanya, Nabi tak pernah buat. Ya, sebaliknya saya kata, jika engkau ingin kau mengkritik amalan seseorang atau sesiapa sahaja di sesuatu tempat, ya, yang kau baru saja tiba dan sebagainya, apakah salahnya kau bertanya dahulu? Dan di sini pun kami tak pernah buat salat 2 imam tu. Dibuat oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu apabila baginda beliau melihat dalam Masjidin Nabawi, ya, kita berada di Masjid Al-Falah ini, USJ ini, Masya Allah, tabarakallah, sepertinya kita berada di Masjidin Nabawi. Contoh lihat saja pilar-pilarnya, ya, diduplikasikan menyerupai Masjidin Nabawi. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Sayyidina Umar tengok ramai orang bangun solat, ada yang rukuk, i'tidal, ada yang sujud, ada yang bahasanya kepelbagaian. Lalu Sayyidina Umar panggil para sahabat, ahlul hilli wal aqd, ya. Aku malam besok, aku nak himpunkan jemaah laki-laki, imamnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu wa ardah, yang perempuannya Ibnu Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Apa pandangan kalian? Ya, para sahabat bagi pandangan. Yang tak bersetuju tidak menentang, yang bersetuju ya terus ikut. Jadi 2 imam. Dia terkejut. Kemudian dia sebut, oh, dia seorang sahabat. Alhamdulillah, anak saya pada waktu itu ada di sebelah dia menyambung. Sahabat tidak punya autoriti untuk merubah agama atau menambah atau mengurang. Jadi apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar, baginda atau beliau menyatakan, ni'mah bid'ah hadhihi. Ini sebaik-baik bid'ah yang aku dah buat ni. Saya mukaddimahkan begini kerana hadirin rahimakumullah, hari ini masyarakat jadi rosak, masyarakat binasa kerana lidah-lidah daripada orang-orang tertentu yang dangkal ilmunya. Hingga apabila saya bertanya siapa yang mengajar engkau, sampai ke sudah dia tak jawab. Lalu saya mengusiknya dengan berkata, boleh jadi syekh engkau ni Syekh Google Ibnul Yahu. Boleh jadi. Karena engkau sikit-sikit Google, sikit-sikit Google, yang ini tak kena, yang ini tak betul, yang engkau seorang saja betul. Jadi semua yang lain engkau salahkan. Diam dia. Saya tanya dia, engkau dengar azan tadi berapa kali sebelum aku berkhutbah tadi berapa kali? Oh, 2 kali dia kata. Nabi tak pernah buat 2 kali ni. 2 kali ni dibuat zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Dzun Nurain, apa kau berani menerakakan Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an? Diam dia.
Quran yang kau baca tadi punya titik bukan? Ada tempat wakaf bukan? Ada baris bukan? Itu juga bid'ah yang cukup dahsyat. Kerana Quran itu mushafnya tiada pada zaman Nabi. Wallahi tuan-tuan, siapa dalam ini yang bangun berani mengatakan Quran ada dah dalam bentuk mushaf pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, silakan. Tak ada. Hanya lembaran-lembaran. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah, apabila naik menjadi khalifah, para sahabat datang menyatakan kebimbangan mereka tentang Quran. Ya. Dan pada waktu itu ada beberapa hal yang sedang berlaku. Lalu diberi pandangan kepada khalifah agar dipiawaikan Al-Quran atau dibukukan Al-Quran atau disusun Al-Quran. Itu mulanya. Lalu khalifah memerintahkan agar semua orang Madinah yang punya catatan pada zaman Nabi, siapa mereka? Zaman sahabat. Ini zaman sahabat. Artinya mereka hidup zaman Nabi. Belum lagi tabi'in. Ya, himpunkan semua. Himpun apa? Lembaran yang ditulis atas belulang kambing, pelepah tamar, ataupun apa sahaja, himpun. Maka dilantik panitia, ya, terdiri pada sahabat-sahabat yang besar, yang mereka juga penulis Quran. Ali bin Abi Talib, Zaid bin Thabit, ya, pembaca-pembaca Quran untuk Rasul, Ubay bin Ka'ab dan sebagainya. Lalu disemak satu persatu. Sayyidina Uthman ibn Affan pada waktu itu juga salah seorang panitia besar. Maka diasingkan, ini hadis, ini Quran. Berbukit tuan-tuan, berbukit yang hadis, berbukit yang Quran. Maka apa kata Sayyidina Abu Bakar? Bakar semua yang hadis itu. Bakar. Kalau hari ini kita buat bakar hadis macam tu, siap. Nah, ceritanya tegasnya Sayyidina Abu Bakar untuk membedakan ini Quran, itu hadis. Jangan campur-campur. Habis itu yang kita dapat hari ini, mana datang? Ini ditulis semula zaman Sayyiduna Khalifah Umar bin Abdul Aziz Al-Umawi. Seorang khalifah besar zaman pemerintahan Bani Umayyah. Ini fakta. Terkejut dia. Lagipun saya bagi tahu, azan pada zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman itu, pertamanya belum masuk waktu. Tidak seperti ghalibnya dan uruf kita di Malaysia ini, zuhur sebentar lagi 1:21 baru azan dan kita bangun untuk salat sunat Jumaat qabliyah. Tapi kalau tuan-tuan di Makkah, di Madinah, jangan senang-senang bangun lalu nak niat usalli raka'ataini, usalli sunat al-zuhr, usalli sunat al-Jumaat raka'ataini, ya, qabliyah, jangan, karena waktunya belum masuk. Belum. Kita di sini jadi isu benda-benda sebegitu. Nak timbulkan bagi masyarakat awam jadi pening. Apa faedahnya, saya tanya tuan-tuan. Alangkah indah dan baiknya jika ditimbulkan benda yang memajukan ekonomi umat Islam. Benda yang bawa kepada kemajuan pendidikan umat Islam. Dan hari ini yang terkini tuan-tuan, disiarkan potongan video Dr. Aiman Suwaid, hafizahullahu ta'ala, berkenaan dengan komen beliau terhadap seorang anak kecil yang membaca Quran. Lalu terpalit habis semua qari kita, muqri kita dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Sudahlah. Jangan kita jadi lagi penyebar fitnah, terutama Ramadan yang indah ini. Jika kita tidak pasti sesuatu kandungan maklumat, langkah yang terbaik ialah padam. Terus, sudah. Kalau saya tunjukkan di telefon tangan saya ini, betapa banyaknya rujukan yang diminta oleh setiap orang. Dia hantar dengan izin clipping video, lalu dia tanya, Ustaz sahih ke tidak? Kita pula kena jadi jawatan kuasa pengesah. Saya tanya dapat dari mana? Sekian grup. Tanya admin grup tu sahih atau tidak. Kenapa saya yang perlu menjadi pentashihnya? Ya. Satu ketika saya mungkin bagi tahu sahih mengikut apa yang saya belajar. Dia tanya orang lain pula, bubuh nama kita. Ustaz Rodi kata sahih. Tidak, ini tidak sahih. Ya sudah. Dah gaduh kita dengan dia.
Jangan. Nah, ini bukan sifat orang-orang yang namanya ahlul ilm. Ini bukan sifat minal muttaqin, bukan. Orang takwa tidak begini. Jadi hadirin rahimakumullah, apa tajuk pada hari ini? Tajuknya jadilah orang berilmu. Saya yakin kita semua yang duduk di sini ada ilmu. Saya nak kongsi sedikit dalam masa yang berbaki, sikit sangat. Saya ke rumah Habib Abu Bakar bin Habib Tahir Al-Haddad, anak mantan mufti Johor. Saya sampai tengah hari. Ya, kurang lebih beginilah waktunya. Belum zuhur. Jadi saya sampai, dia sambut. Dia kata, Ustaz sudah makan mana-mana belum? Dia kata, Astaghfirullah, kita duduk dulu ya. Duduk. Kemudian masuk zuhur. Bila masuk zuhur, dia kata, Abdul Rahman, iqamah, anak dia yang sulung, Habib Abdul Rahman. Rumah mereka di Kempas, Johor. Lalu Habib Abdul Rahman terus berdiri mematuhi perintah ayahnya, iqamah, dan mengambil ridak, lalu dikenakan di kepalanya, di bahunya. Kemudian hadirin rahimakumullah, apa terjadi? Terus salat zuhur. Saya senyum seorang diri. Saya kata, ini orang alim, ada ilmu. Habis zuhur, tak ada ba'diyahnya. Wiridnya ringkas, sedangkan itu di rumah dia sendiri. Kemudian Habib Abdul Rahman masuk ke dapur, keluarkan buah. Sahabat saya berbisik, buah aja ke? Saya kata, kita dalam rumah orang yang syarat ilmunya, jaga-jaga bicaramu. Ini makan buah, habis semua, dah selesai buah, dikeluarkan garam, milh, garam, natrium klorida. Kita ambil sikit, ambil makan. Lalu kawan saya kata, Astaghfirullah Ustaz. Kenapa? Dia mengajar kita sunnah. Wallahi, saya kata, dia mengajar kita sunnah tanpa bicara di lisan, tapi ditunjuk dengan perbuatan. Habis garam, dikeluarkan tuan-tuan, makanan. Keluar makanan. Satu-satu keluar dan kita makan. Lalu dia tanya lagi, mana airnya Ustaz? Saya senyum. Saya kata, Nabi tidak selang-seli makan dengan minum air. Habis makan, dia kata, terlekat ni Ustaz. Makan perlahan-perlahan. Punca kau terlekat tu sebab kau makan gelojoh. Habis, baru air keluar. Astaghfirullah. Saya kata, tengok orang alim mendidik kita. Tiada bicara, hanya tindakan. Akhirnya, dia mengusik mau aiskrim Ustaz. Boleh Habib. Kami ini tetamu. Dihidang, membujur lalu, melintangnya sapu. Ya. Alhamdulillah. Pulanglah kami hari itu dengan ilmu. Alhamdulillah, masanya tiba. Salatlah zuhur. Ustaz Jumaat hari ini. Itu orang ada ilmu. Dengan penuh khusyuk dan keilmuan agar Allah terima ibadah kita. Mudah-mudahan kalian yang hadir dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh fa innahu huwal ghafurur rahim. Ampun maaf saya pinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.